Testing, testing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey ke suara? Mohon komen untuk suara. Okey, suara sudah jelas. InsyaAllah kita mulalah. Dah terlewat dalam lebih kurang 20 minit juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, pertamanya mohon maaf atas kelambatan masalah teknikal ya. Memang pihak penganjur meminta untuk saya bercakap seorang, tapi menjadi kebiasaan pada mutakhir ini kita buat ala forum ataupun berduet dan seumpamanya, dan ia lebih menarik lah. Maksudnya saya tak rasalah bercakap seorang-seorang, dan ada regu untuk nanti intra bagi idea soalan-soalan dan seumpamanya. Tapi tak apa, kita balik pada metod biasa, namun tetaplah kita kekalkan mauduk perbincangan dan seumpamanya, insyaAllah. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, tajuk yang diminta untuk dibahaskan, saya ingat saya akan bentang kurang lebih dalam 30 ke 40 minit, dan kemudian kita buka pada perbincangan lah. Dan fakta-fakta yang mungkin saya nak utarakan sudah banyak diketahui umum. Cuma lagi mungkin ada beberapa perkara yang bermaksud tambahan daripada apa yang sudah dibincangkan selama ini. Baik, tajuk yang diberikan adalah peranan kaum muda dalam kesedaran Islam di tanah Melayu. Pertamanya, kita mesti mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kaum muda dalam konteks pensejarahan di tanah Melayu kita lah. Kaum muda secara umumnya berdasarkan apa yang dinukilkan oleh William Arrow dalam buku dia Malay Nationalism itu, menggambarkan satu gerakan ataupun satu kumpulan ulama ataupun agamawan yang mendatangkan idea-idea yang dinamakan bersifat reformis, kerana menentang golongan yang dikatakan agak konservatif ataupun yang mereka namakan juga sebagai kaum tua. Kaum muda lawannya kaum tua. Namun ada satu fakta yang menarik. Saya share di Facebook saya tulisan lama dah oleh seorang tokoh ataupun sejarawan yang mapan dalam negara kita, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Adam. Antara karya awal beliau ya, yang diterjemahkan daripada bahasa Inggeris, yang diterbitkan oleh penerbit universiti luar negara, beliau berhujahkan bahawa istilah kaum muda kaum tua ini, jika ditanya daripada mana asal usul yang digunakan, sebab sahabat saya saudara Ibrahim Majdi, anak kepada guru saya Dr. Dr. Kamil Abdul Majid, dia masternya dalam bidang sosiologi, yang kemudian sekarang sedang sambung PhD dalam bidang akidah dan pemikiran Islam. Beliau menghujahkan bahawa antara yang menggunakan istilah kaum muda dan kaum tua secara konseptual yang utuh adalah William Arrow dalam buku dia Malay Nationalism itulah. Sedangkan buku tersebut terbit sekitar tahun 50-an, 60-an. Sedangkan istilah itu sudah digunakan bila Hamka menceritakan tentang ayah dia, Haji Abdul Karim Amrullah itu, pertembungan-pertembungan ketika beliau masih muda, era 1920-an, 1930-an itu, istilah itu sudah ada. Bermaksud istilah kaum muda, kaum tua ini dari awal lagi sudah wujud. Bukanlah William Arrow orang yang pertama yang menggunakan istilah itu, walaupun dialah yang dikatakan mengkonsepkan ia secara utuh dalam penulisan lah. Baik. Dan beberapa tahun sudah Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Adam berkongsi dua tulisan beliau secara bersambung yang dinukilkan daripada buku beliau. Ada ya dalam itu tentang sejarah perkembangan Peirce ataupun penerbitan dan kesedaran semangat keindonesiaan dan seumpamanya itu.
beliau menghujahkan bahawa antara tokoh yang terawal yang menggunakan istilah kaum muda dan kaum kuno sebenarnya, ataupun kaum tua, ya, kaum kuno terlebih dahulu dalam penulisannya, seorang tokoh intelijensia Indonesia dari anak Minang, seorang doktor dalam bidang mata perubatan, iaitu pakar mata, yang bernama Abdullah Rivai. Abdullah Rivai. Dr. Abdullah Rivai. Ini tokoh muda yang mendapat pendidikan Belanda dan hidupnya 1800 pertengahan lebih, hujung ke dekat dengan 1900 awal abad ke-20. Jadi beliau ini selain mendapat pendidikan pada Belanda, tapi tetap ada diskriminasi di situ, dan beliau lahir sebagai seorang yang bijaksana, dan akhirnya timbul kesedaran untuk anti-kolonialis dan imperialis lah. Dan mula bercakap tentang hak watan dan seumpamanya dari sudut kesedaran sosial dan seumpamanya. Dan kemudian beliau terlibat dengan satu piece ataupun satu penerbitan akhbar dan mula menulis tentang hal-hal yang demikian, mengkritik isu-isu sosial dan penjajah dan seumpamanya ketika itu, iaitu Holanda ataupun Belanda lah. Dan daripada situlah beliau secara konstruktifnya, menurut Profesor Emerita Datuk Dr. Ahmad Adam, telah menggunakan istilah kaum muda dan kaum tua yang pada asalnya tidaklah merujuk kepada pertentangan agama, isu-isu teologi ataupun isu-isu tentang ni. Dia lebih kepada tentang kaum adat dan kaum muda yang tidak mahu lagi terikat dengan adat, ataupun mereka yang dilihat tidak mahu mesra dengan penjajah, iaitu Belanda ketika itu. Itu pada asasnya. Baik. Jadi ini menarik sebab saya juga lama mencari siapakah yang paling awal menggunakan istilah kaum muda kaum tua, dan kita jumpa jawapannya dalam tulisan dan kajian yang sudah lama sebenarnya oleh Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Adam, yang mutakhir banyak berkarya tentang perkara-perkara yang cukup luar biasa walaupun menyanggah norma kebiasaan ataupun arus perdana, tapi bagi saya penghujahan beliau cukup ampuh dan payah untuk kita kata dalam masalah rad ataupun untuk dihujahkan kembali, ya, tentang hantuah dan seumpamanya mutakhir ini. Baik. Namun bila kita bercakap tentang kaum muda dalam perbincangan yang di tanah Melayu, dia tidak secara langsung melihat kepada pergerakan kaum muda, kaum tua ataupun isu-isu sosial yang berlaku pada zaman Abdullah Rivai. Tapi dia lebih kepada, terlebih dahulu asasnya adalah tentang kemunduran berfikir umat Islam dalam agama terlebih dahulu sebelum pergi kepada kesedaran ekonomi, sosial dan juga politik. Terlebih dahulu agama. Ideanya adalah, kalau kita melihat sejarah yang lebih lama, sebelum Abdullah Rivai pun sudah ada satu gerakan yang gerakan seolah-olah pembaharuan yang mahu mengubah norma kebiasaan beragama umat Islam di Nusantara, khususnya di Minangkabau lah, oleh oleh gerakan Padri namanya. Kita salah faham, Padri di sini bukan Padri Kristian, tapi namanya Padrinya ulama, kumpulan ulama yang telah, ini 1800 lebih sebelum abad 20 lagi. Mereka telah, saya bertanya kepada Dr. Azhar Ibrahim, sebab kemunculan golongan ini, dan ada satu buku yang saya rujuk bagus menceritakan perkara tersebut. Munculnya golongan Padri ini jauh sebelum munculnya ataupun pengaruh daripada Jamaluddin Afghani dan seumpamanya muncul, sebab majalah Al-Imam belum muncul lagi ketika itu. Majalah Al-Imam yang merupakan adaptasi daripada majalah Al-Manar itu belum muncul. Majalah Al-Imam pada 1906. Sedangkan peristiwa ataupun peperangan ataupun polemik golongan Padri ini dengan kaum adat berlaku jauh lebih lama. 1870 lebih, begitulah pertengahan. Jadi apa yang berlaku adalah pertempuran tersebut dahsyat, mengorbankan nyawa, dan saya tertanya daripada mana mereka mendapat semangat pembaharuan, so-called nak bawa benda yang nak membetulkan masyarakat dari sudut agamanya, dan kemudian membawa kepada kesedaran untuk menentang penjajah, iaitu Belanda ketika itu, khususnya di Minang lah, di kawasan
Minangkabau itu. Jadi jawapan Dr. Azhar Ibrahim adalah satu, gerakan Wahabi. Dan saya baru teringat bahawasanya memang betul ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sedang giat melancarkan kempennya di belah negara Arab. Dan sudah menguasai pun. Panjanglah cerita di sana. Tapi nak katanya, bila saya cek balik, kalau tuan-tuan tengok semalam saya punya status Facebook, saya ulang balik status saya berkaitan dengan 3 orang tokoh, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syah Waliullah Ad-Dahlawi daripada India, dan juga Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Maka kita melihat tarikh hidup mereka, ternyata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Syekh ataupun Syah Waliullah Ad-Dahlawi zamannya sama, maksudnya berselisih, namun tidak diketahui mereka pernah jumpa ataupun tidak. Namun Syekh Jamaluddin Al-Afghani kemudian lagi lah 18 lebih, sedangkan 2 orang lagi ni 17 lebih, 1700 lebih kehidupan mereka. Jadi bila ditanya daripada manakah gerakan Padri mendapat semangat ataupun mendapat pengaruh mereka balik nak melakukan islah dan tajdid, khususnya dalam urusan yang melibatkan 3 perkara, iaitu khurafat, tahyul dan bid'ah, makanya jawapannya adalah mereka mendapat setelah mereka pergi menunaikan haji di Mekah. Dan kita tahu dulu bila pergi buat haji di Mekah bukan boleh balik 1 bulan kapal terbang, lamalah duduk di sana setahun, kemudian kadang-kadang 2-3 tahun baru balik, ataupun paling tidak 6 bulan pergi, 6 bulan balik. Jadi sempat belajar, bersyu'bah dengan ulama-ulama sana, menerima pengaruh, terdedah dengan polemik yang berlaku di sana. Dan sebahagian daripada Tuanku Imam Bonjol ini, ketua kepada kaum Padri, telah bawa balik semangat tersebut. Itu sejarahnya. Tapi gerakan tersebut kemudian berjaya dipatahkanlah oleh Belanda. Kaum adat berpakat dengan Belanda dan akhirnya menghapuskan. Tapi pertumpahan darah berlaku. Dan semangat ataupun sentimen terhadap kaum dinamakan Padri ini sentiasa diulang-ulang. Walhal kemudian mereka dianggap sebagai berjasa juga. Bahkan Tuanku Imam Bonjol diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia moden, sebagai pahlawan nasional kerana sikapnya yang sangat anti penjajah pada ketika itu, sedangkan kaum adat dan seumpamanya tidak pernah terlibat dengan apa-apa aktiviti yang anti penjajah, melainkan dengar dan tunduk dan patuh saja. Itu senarionya. Senario yang melibatkan pasca daripada zaman Afghani, Abduh dan juga Rashid Ridha adalah tidak lain melainkan kerana pengaruh daripada majalah Al-Manar. Sesiapa yang menonton filem Sang Pencerah pasti secara jelas melihat simbol-simbol tentang majalah Al-Manar, iaitu Kiai Ahmad Dahlan telah pergi belajar, pertama kali pergi ke Mekah, dan bila balik daripada nama Ahmad Darwis menukar namanya menjadi Ahmad Dahlan. Dan kemudiannya kali kedua dia pergi, tak silap dia balik dan dia menubuhkan gerakan Muhammadiyah. Kemudian gerakan Muhammadiyah yang berasal daripada Yogyakarta itu, kemudian ayah kepada Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah, yang saya tidak pernah tahu mereka pernah berjumpa di Mekah ataupun tidak, tapi kedua-duanya memang pergi ke Mekah lah. Dan mereka berguru dengan guru yang sama, iaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang dinamakan Syekhul Masyaikh. Yang Syekh Ahmad Khatib ni pula memang dah merajuk dan duduk di Mekah, tak nak balik-balik ke Minangkabau itu, kerana polemik yang berlaku ni lah, kaum tua, kaum muda tadi. Dan beliau lebih cenderung kepada banyak benda-benda adat yang beliau tidak mahu setuju, dan akhirnya beliau telah diasingkan, tidak mahu diterima, dan akhirnya dia pergi ke duduk di Mekah dan mati di sana. Dan juga tetapi majoriti daripada ulama yang muncul selepas daripada zaman dia adalah daripada air tangan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang merupakan sepupu kepada Syekh Jalaluddin Al-Falaqi Al-Azhari itu. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini menariklah perkaitan-perkaitannya itu, dan kebanyakan buku-buku yang membincangkan ini secara jelas, ataupun kita dapat mengetahui peta perkembangan sejarah pemikiran, pergerakan kaum muda, pemikiran reformis dan seumpamanya ini, kalau kita baca karya ayahku, buku
Hamka menulis tentang ayah dia, Haji Abdul Karim Amrullah, itu sudah memadai untuk kita mendapat gambaran big picture tentang apa yang berlaku pada zaman tersebut. Ya. Baik, ini menariknya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, selain daripada ayah Hamka adalah anak murid dia, Syekh Kiai Ahmad Dahlan juga anak murid dia. Bahkan Kiai Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri kepada Nahdlatul Ulama juga anak murid kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi Syekh Ahmad Khatib ni dilihat sebagai yang melahir daripada sulbi ataupun daripada madrasah dia lah lahir dua ormas terbesar di Indonesia pada hari ini, iaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Tetapi kemudian kalau kita baca yang mengembangkan Muhammadiyah ke seantero Indonesia, khususnya di belah Minang, ranah Minang itu adalah ayah kepada Hamka, tetapi dia sendiri sehingga akhir hayat tidak pernah menjadi ahli kepada Muhammadiyah. Tapi Hamka disuruhlah menjadi kader dan juga kemudian menjadi pengurus besar dan seumpamanya sebagaimana sejarah Hamka yang panjang itu. Ini menarik karakter Haji Abdul Karim Amrullah yang saya fikir jarang lagi diberi perhatian. Hatta IRF yang banyak membincangkan tokoh-tokoh reformis tidak pernah membincangkan tentang ayah Hamka secara spesifik ataupun khusus lagi. Wallahu a'lam di masa depan. Jadi ini memberikan gambaran. Dalam konteks tanah Melayu pula, benar-benar perkembangan ada perbezaan. Di sini menariknya kalau saya nak bagi sedikit perbincangan yang beza sedikit. Sebab pernah sahabat saya iaitu pengarang buku ini, Dr. Abu Hanifah Haris, pensyarah di Jabatan Sejarah UM sekarang. Ini buku dia, Pengaruh Mesir Terhadap Masyarakat Melayu 1906. Kenapa 1906? Kerana tarikh inilah lahirnya majalah Al-Imam. Sehingga 1970 iaitu zaman revivalism. Dalam konteks tanah Melayu, bahkan dunia Islam, bila nak bincang pasal reformisme, sebagai seorang yang Islamis, kita tak berapa suka guna istilah reformis ataupun reformisme. Kerana reformisme yang dikaitkan dengan istilahnya dan jenama itu, sejarah di sebalik pengistilahan yang digunakan reformisme itu memang terkait dengan gerakan anti kepada gereja lama, iaitu yang melahirkan gerakan Protestanisme itu. Jadi bila sebut kata reformisme, Martin Luther yang mendatangkan mazhab baru dalam Kristian itu, maka kita kurang setuju menisbahkan ataupun mengaitkan islah dan tajdid dalam agama ini dengan perkara yang lebih kurang sama. Sedangkan konsepnya begitu sekali berbeza lah. Sebab itulah Al-Ghazali dianggap sebagai muslih, seorang yang melakukan islah dan tajdid. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyah kemudiannya dan seumpamanya. Tokoh-tokoh yang kita sebutkan tadi, sama ada Syekh Muhammad Abdul Wahab, sama ada Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, sama ada Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudiannya boleh dikatakan hulu pangkal kepada semangat islah dan tajdid mereka itu tidak lain diambil daripada tokoh yang bernama Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan juga sebahagiannya mengambil daripada semangat dan juga ilmu daripada Hujjatul Islam, iaitu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ini rantaian perkembangan ilmu yang tak boleh kita nafikan dia punya pengaruh antara zaman itu. Ya. Baik, kemudiannya dalam konteks tanah Melayu, apabila gerakan itu muncul, tidak lainlah kerana ideanya adalah umat Islam dalam kemunduran. Selepas jatuhnya Melaka lagi, selepas jatuhnya Spain, dan tidak berapa lama lagi Granada, Alhambra apa semua jatuh. Kemudian di tangan Isabel dan Philip apa semua tu. Kemudiannya tidak berapa lama jatuhnya mereka 149 lebih. Kemudian Melaka jatuh pada 1511. Alfonso di Albuquerque dan seumpamanya itu. Kemudiannya seluruh, boleh dikatakan seluruh empayar Islam, walaupun Uthmaniyah masih gagah ketika itu, kuat, dan seumpamanya baru muncul dan semakin kuat di Eropah dan seumpamanya di benua Asia dan kemudian Eropah. Tetapi satu persatu umat bukan Islam itu berjaya meruntuhkan negara-negara umat Islam satu persatu, dan akhirnya
di kemuncaknya pada abad yang ke-20 setelah Barat begitu sekali. Tadi sahabat saya Saudara Herman mengingatkan bahawa kena kaitkan dengan revolusi industri di Barat dengan apa yang berlaku. Ya, kita itu satu. Sebab itulah Syekh Jamaluddin Afghani ketika dalam buangan bersama anak murid dia Syekh Muhammad Abduh di Perancis, kagum dengan kemodenan yang ada di sana, ya. Sistemnya, mereka punya teknologi dan seumpamanya, sehingga mereka idea mereka adalah perlu kita mengambil semangat kemajuan sains barat, teknologi, tapi dengan membebaskan pemikiran umat Islam daripada kejumudan. Kerana pada mereka berlakunya kemunduran umat Islam adalah akibat pemikiran, sebagaimana juga yang dibahaskan oleh dalam buku yang juga berkaitan dengan kemunduran. Kaifa ta'akhkhara muslimin wa kaifa taqaddama ghairuhum. Syekh Al-Paslan ke apa tu, yang juga mengarahkan tentang kenapa umat Islam itu mundur dan juga umat bukan Islam itu maju. Jadi mereka berpandangan, golongan reformis ini, idea pan-Islamism, idea tentang islah dan tajdid dan seumpamanya ini, mereka beranggapan bahawa kemunduran umat Islam selama mana dijajah dan tidak mampu bangkit balik adalah bermula daripada cara berfikir yang kolot, cara berfikir yang tidak bebas, cara berfikir yang jumud, cara berfikir yang kita kata tidak saintifik dan seumpamanya. Lawan kepada pemikiran saintifik apa semua tu adalah mereka sangat berfikiran khurafat, mereka sangat terpengaruh dengan benda-benda yang bersifat syirik, ataupun bukan mereka syirik tapi pengaruh itu. Pengaruh khurafat, pengaruh kita katakan tahyul dan seumpamanya bercampur aduk dalam pemikiran beragama mereka, disebabkan mereka tidak kembali kepada cara beragama yang asli sebagaimana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi konsepnya dalam islah dan tajdid, yang diminta untuk kembali diislah dan tajdidkan dalam masalah agama adalah kembali kepada ketulinan cara beragama, memahami akidah dan ibadah sebagaimana zaman Rasulullah SAW. Tetapi dalam masalah keduniaan, antum bi'a'lamu bi'amri dunia, bi'umuri duniakum, kamu lebih maklum dengan urusan dunia, masalah teknologi, masalah buat masjid, masalah buat kereta, masalah kedunia buat semua sistem dan seumpamanya, selagi mana ia tidak bercanggah dengan dawabit disiplin yang digaris pandukan Quran dan Sunnah, maka ia dikira sebagai perlu kita untuk bebas. Dan itu yang berlaku pada zaman the golden age of Islam lah. Mereka sangat terbuka dalam masalah keduniaan, tapi sangatlah menjaga dalam masalah yang bersabit dengan akhirat, iaitu akidah dan ibadah. Maksudnya mereka rigid sungguh-sungguh dalam masalah akidah dan juga ibadah. Apatah lagi yang usul, yang furu' tak apalah, ada khilaf tu, tapi yang usul mereka sangat jaga, itu kena balik pada asalnya. Apatah lagi masalah akidah, masalah i'tiqad, percaya pada benda gaib dan seumpamanya. Tetapi dalam masalah dunia, masalah yang bersabit dengan teknologi, bersabit dengan teknologinya, bersabit dengan keduniaan sistem dan seumpamanya, tidak mengapa untuk kita mengambil sebanyak mungkin manfaat daripada musuh kita sendiri, iaitu Barat ketika itu, dalam arti kata itu. Tetapi golongan ini dianggap sebagai tidak sealiran lah dengan arus perdana. Arus perdana ada dua, ya. Satu, kumpulan ulama ataupun agamawan yang rasmi, iaitu yang berada di sisi sultan, penguasa lah, mufti-mufti dan seumpamanya. Dan yang kedua, ulama-ulama yang menguasai wacana di kalangan rakyat marhain, iaitu golongan ulama, iaitu ulama-ulama daripada pondok dan seumpamanya, daripada pesantren dan seumpamanya. Jadi pengaruh ulama-ulama muda yang balik daripada Azhar, contohnya Syekh Tahir Jalaluddin Al-Falaqi Al-Azhari, yang merupakan sepupu kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, guru kepada Ayah Hamka itu, yang membawa semangat reformisme ataupun semangat islah dan tajdid daripada tiga serangkai itu, Afghani, Abduh dan Rashid Ridha. Dan juga dia membawa balik pengaruh daripada ataupun majalah Al-Manar. Bermula daripada situlah
Syekh Tahir Jalaluddin, berjumpa dengan Syekh Syed Al-Hadi daripada Melaka, berjumpa dengan seorang tokoh ataupun orang Arab yang membiayai kemudian penerbitan Al-Imam. Daripada penerbitan Al-Imam itulah yang benar-benar memberi dampak dan impak sebagaimana Aziz Maktun dan seumpamanya mengkaji tentang majalah tersebut. Di mana gerakan Wahabi ketika ini ataupun gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab? Tidak dapat dinafikan gerakan itu ataupun di Mekah sudah dikuasai oleh hampir sepenuhnya sudah dikuasai oleh keluarga Ibn Saud dengan bantuan Syekh Muhammad Abdul Wahab dari sudut politiknya, dengan bantuan British dan seumpamanya. Tetapi dari sudut semangat agama, mereka tidaklah secara di tanah Melayu ketika itu tidaklah secara 100% membawa balik semangat yang itu, tidak. Pengaruh yang lebih besar adalah daripada Mesir. Kerana majalah tadi itu. Dia berbeza dengan kaum Padri yang memang secara jelas mendapat semangat untuk melakukan apa yang mereka lakukan kepada kaum adat daripada gerakan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Di sinilah bezanya, satu lagi perkara yang menarik untuk diberi perhatian antara tanah Melayu dan Hindia Timur, Indonesia. Gerakan pembaharuan ini di Indonesia, dia bermula dari awal lagi sudah ada ormasnya, organisasi massa, Muhammadiyahnya, Nahdlatul Ulama kemudian muncul sebelumnya Syarikat Islam oleh Jokro Aminoto, kemudian munculnya Persis, kemudian munculnya Dewan Dakwah, dan majoriti daripada ormas ini dari sudut kecenderungan beragama memang mereka lebih kepada tadilah anti taklid buta, anti khurafat, anti tahyul dan anti bidah. Itu asas wacana agama mereka sebelum mereka masuk ke ekonomi, politik, sosial dan seumpamanya. Mereka Nahdlatul Ulama memang muncul untuk mempertahankan arus perdana daripada golongan tua lah, sebagaimana, tetapi di tanah Melayu disebabkan majoriti sultan dan juga pondok pesantren bersama dengan golongan tradisional, jadi mereka cukup kuat di situ dan tidak ada ormas pada peringkat awal untuk perkara tersebut. Termasuklah gerakan pembaharuan Syekh Tahir Jalaluddin ke, Syekh Syed Al-Hadi ke, kemudian penurut mereka sebagaimana Za'bar disebutkan, sebagaimana Dr. Bahadir Hilmi dan seumpamanya. Pada peringkat awal tidak ada ormas khusus untuk perkara tersebut, organisasi massa. Ini menariknya. Bezanya antara tanah Melayu dengan tanah Melayu dan juga Hindia Timur adalah di sana mereka dari awal. Walaupun Belanda punya polisi tentang agama ni agak ketat, lebih ketat daripada British di tanah Melayu. Tapi mereka lebih bergerak menggunakan ormas dari awal lagi. Tetapi di tanah Melayu sampai ke sudah tidak ada ormas. Wallahu alam, jika tuan-tuan ada maklumat, tapi setakat yang saya tahu tidak ada ormas dalam gerakan itu. Dan lebih menariknya lagi, pengaruh yang sama juga sampai ke Kelantan. Cuma di Kelantan dia lebih unik. Pernah berlaku polemik besar tentang anjing. Ini boleh baca dalam buku sebagai contoh. Buku ni ada dalam bab yang ketiga, ya. Pengaruh Mesir terhadap kesedaran sosial masyarakat Melayu. Ini ada dituliskan tentang pengaruh apabila seorang anak kepada mufti Kelantan ketika itu, Mufti Haji Wan Musa, yang dihantar belajar di Mekah. Tetapi sebelumnya dia terlebih dahulu belajar di Kelantan dengan Maulana Tuk Khurasan, seorang ulama hadis yang datang duduk di Kelantan daripada India, Pakistan lah, dia daripada Khurasan. Dan daripada itu dia pergi ke Mekah. Dan di Mekah dia berjumpa dengan Maulana Nasir Hindi yang dalam buangan kerana menentang British. Daripada Mekah itu, kemudian adik-adik dia kemudiannya pergi belajar balik dengan Maulana Ubaidillah Sindi ini hingga ke India sana. Jadi aliran Islah dan Tajdid di Kelantan memang pada asalnya mendapat pengaruh daripada juga majalah Al-Manar. Mufti Haji Wan Musa sangat terpengaruh dengan majalah tersebut. Wacana-wacana tentang membetulkan khurafat, tahyul, bid'ah dan seumpamanya, dan juga wacana tentang fiqh anti taklid dan seumpamanya, itu sangat
mempengaruhi Mufti Haji Wan Musa yang ketika itu adalah Mufti Kerajaan Negeri Kelantan. Yang kedua ataupun yang ketiga, ya. Menyebabkan ramailah golongan tradisional tidak setuju dengan dia. Apabila anak dia, Haji Niklah, balik daripada Mekah, dah belajar ilmu hadis secara riwayat dirayah, khatam semua kutubus sittah apa semua, maka cara dia bawa tafsir Quran dan hadis itu cukup mempersonakan, lain daripada yang lain. Disebutkan pada ketika pembelajaran yang melibatkan ilmu riwayah dirayah kutubus sittah ini hampir tidak ada di Nusantara ini. Secara kita kata pengajian hadis, dauratul hadis betul-betul. Jadi bila Haji Niklah, cuma bila dia balik dia tak lama, ya. Dia mati pada umur 35 tahun, sakit, tak sempat kahwin pun tak silap saya. Jadi menyebabkan, tapi sebelum itu dia sempat berpolemik tentang apa dia? Tentang keharusan membela anjing. Disebabkan ada Sultan Kelantan ketika itu nak bela anjing, maka ulama berpolemik dan hebatlah Raf ada rakam perkara tersebut. Menarik, wacana dilakukan secara terbuka dalam istana 2 kali, bukan sekali. Cuma ketika wacana itu dilakukan, Haji Nik Abdullah, anak kepada Haji Wan Musa, sudah meninggal dunia dan ia diwakili oleh ayah dia Haji Wan Musa tadi. Tapi yang menariknya lagi, walaupun mereka ini terdedah dengan islah tajdid anti taklid buta apa semua, namun mereka tetap penganut kepada ataupun beramal dengan tarikat Ahmadiyah. Daripada Tuan Tabal ada, mereka masih lagi bertarikat dan mengamalkan zikir-zikir, dan ada rumah-rumah yang dibina khas, ada tok syekh yang dia ambil dan diletakkan pada tempat untuk mereka beramal dengan zikir mereka dah seumpama. Tapi dalam masalah fiqh, mereka tidak ta'assub ataupun tertutup dan tidak hanya membincangkan hanya mazhab Syafi'i saja dan seumpamanya. Ini warna yang menarik tentang islah dan tajdid ataupun dalam bahasa orientalis reformisme di Kelantan. Dia berbeza di negeri-negeri Selat, kerana negeri-negeri Selat ketika itu sudah tidak ada sultan majoritinya. Sebab itulah gerakan ataupun tokoh-tokoh reformis ini, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Said Al-Hadi apa semua ni, mereka berpindah randah antara tempat itu. Sekejap Jelutong Press berada di Penang, sekejap mereka pindah Melaka, sekejap pergi ke Johor, di Singapura. Itu kerana di tempat-tempat itulah tidak ada sultan, yang mereka boleh bebas sikit untuk memberi pandangan tentang agama, bergerak, membina madrasah dan seumpamanya. Tapi di negeri-negeri yang ada sultan dan seumpamanya, payah untuk mereka masuk. Cuma diperlis kemudiannya Syekh Abu Bakar Asy'ari dari awal lagi, keluarga sultan ataupun raja Jamul itu adalah keturunan Nabi SAW. Mereka daripada awal ada, entah macam mana, ada ulama yang berjaya lah membawa konsep cara beragama yang meletakkan Al-Quran dan Sunnah secara per se sebagai dasar, dan tidak fokus ataupun tidak mengisytiharkan mana-mana mazhab sebagai mazhab rasmi. Sampai sekarang perlis kekal begitu. Abu Bakar Asy'ari orang Perak, tapi kemudian jadi imam di Perlis dan kemudian jadi mufti di sana, dan dia terbuanglah daripada Perlis. Abu Bakar Asy'ari seorang, dia dianggap sebagai kaum muda. Abu Bakar Al-Baqir dan ramai lagi dah seumpamanya. Jadi itu dalam konsep perbincangan pengaruh agamanya. Dan isu yang dibawa mutaakhir dengan mengelaskan gerakan kaum muda sebagai gerakan Wahabiyah dalam konteks perbincangannya tentang akidah, itu agak asing, ya, daripada wacana peringkat awal. Contoh, Hamka menjelaskan bila ayah dia walaupun balik daripada Mekah kali kedua, bawa idea tentang pembaharuan, anti taklid buta dan seumpamanya, anti adat yang mengaruh apa semua itu begini itu, tapi tetap dia bila berhujah dengan orang awam, dengan mereka yang nak mencari pedoman dan seumpama, sentiasa menggunakan kaedah falsafah lah, menggunakan kaedah kalam juga sebenarnya, logik dan mantik, untuk berhujah dan memberikan penjelasan dan seumpamanya. Jadi di sinilah rencam warnanya yang dinamakan sebagai gerakan kaum muda. Kemudian yang orang akademik bila nak tulis, dia nak mudahkan konseptual dalam menulis, dia letaklah kaum muda secara perse. Sebenarnya dia tidak semudah kaum muda, kaum Wahabi, golongan sunnah. Tidak begitu, tuan-tuan, ya. Warna-warni itu cukup rencam. Dia tidak, okey, ni bukan golongan kami, kira Wahabi belaka. Tidak begitu, ya. Sebab itulah dalam konteks zaman kini pun, of course, pengaruh tentang pembaharuan, idea-idea itu masih ada, masih wujud.
Dan satu benda yang saya rasa saya nak sebut dan implikasinya mungkin agak besar, kita kena terima kasih kepada golongan ulama kaum muda ini dan pendukung-pendukung mereka, walaupun yang istiar ataupun tidak, paling tidak banyak amalan-amalan adat istiadat. Sebagai contoh, mandi safarnya, mandi air limaunya, apa semua ni lah adat-adat yang bercampur, yang dilihat oleh setengah orang agama sendiri sebagai tidak ada masalah dari sudut ibadah akidah agama. Tapi bila diteliti, ternyata ada unsur iktiqad akidah. Sebagai contoh, tepung tawar. Pada peringkat awal, tepung tawar dibuat, ini kajian-kajian saya mutaakhirlah dalam buku Israiliyah di Mawdu' Fitnah Sirah, dan juga sambungannya iaitu khurafat, tahyul dan mistik ala Melayu. Benda-benda beginilah kita kena deal, bahawa Islam satu agama yang tidak nafikan adat istiadat budaya. Tapi bila once benda itu ada, dia dah langgar, yang bersabit dengan akidah, yang bersabit dengan dah seumpamanya, maka ia perlu dijelaskan dan perlu dibuang ataupun di adjust untuk ambil yang tidak bertentangan sahaja. Jadi benda ni sungguh rumit. Cuma persoalan kita di mana ulama-ulama kaum tua, so-called kaum tua, tradisionalis ataupun ulama-ulama pondok ketika berhadapan dengan isu-isu itu dalam masyarakat. Setengah pandangan melihat mereka bersama. Sebab yang duk baca doa, yang duduk please sultan apa semuanya, ulama-ulama inilah. Walaupun kemudian adalah sebahagian daripada mereka bercakap tentang itu, tapi tidak sekuat dan seberkesan bila gerombolan ulama kaum muda ini muncul. Apabila menegur dengan biar keras. Kita baca majalah Qalam. Keras, tuan-tuan. Luar biasa. Kalau kita rasa kita baca tulisan Dr. Mazhar apa semua tu dah macam kasar ataupun macam keras. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan baca kalam-kalam Hamka, Za'ba, bila mereka menjawab sama mereka, luar biasa. Bila saya baca majalah Qalam, ya, sahabat kita ada buat Syukri tu daripada Akademi Jawi Malaysia, dia ada romanize kan, dia ada jawikan semua majalah Qalam itu. Maka kita baca, ternyata dahsyat mereka punya perbahasan ketika itu, keras bila mereka menjawab sama mereka, bila mereka membahas sama mereka, ya, dalam konteks itu. Baik, ini yang menariknya, apa yang dibawa oleh. Jadi nak dapat tidak, saya terpaksa akui, dan tuan-tuan boleh tak setuju dengan saya, iaitu saya memikirkan bahawa kita kena terima kasih kepada ulama kaum muda, kerana kalau tidak mungkin amalan mandi safar masih lagi aktif di negara kita sebagaimana Indonesia pada hari ini. Indonesia dengan hebatnya Muhammadiyah itu, yang mempunyai segala universitinya, banknya, apa semua, hospital dan seumpamanya, tapi juga benda-benda yang pelik-pelik. Itulah sebab dia terlalu besar, ya. Tapi nak katanya masih lagi dahsyat benda-benda begitu. Tapi di Malaysia paling tidak benda-benda begitu, dan kemudian sudah mula ada kesedaran daripada pihak rasmi Majlis Agama Islam yang sudah belajar luas, pergi rata-rata apa semua, dah balance lah. Maksudnya faham. Walaupun adalah benda-benda, tapi benda-benda begitu kita dah tak berminat dan seumpamanya. Tapi nak dapat tidak, kita perlu akui bahawa ia adalah impak daripada apa yang dilakukan, risiko-risiko yang diambil oleh para ulama kaum muda dalam menegur perkara tersebut. Dengan tu pun masih ada lagi usaha untuk menghidupkan benda-benda pelik-pelik macam itu. Tetapi atas kesedaran itu, kita terpaksa akui bahawa mereka berjaya lah dari satu perspektif untuk meredakan perkara tersebut. Baik. Soalan yang muncul, apakah sikap ulama kaum tua ni, khususnya yang di pondok-pondok dan seumpamanya, terhadap isu-isu yang begitu. Isu-isu yang begitu. Saya masih belajar dan mencari, sebahagiannya saya telaah kitab-kitab Jawi, dan sebahagian memang ada teguran tentang perkara-perkara tersebut. Tapi biasanya teguran-teguran begitu, walaupun ada, termasuklah Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi sendiri menegur beberapa isu sensitif berkaitan dengan ajaran-ajaran tasawuf, tarikat dan seumpamanya, termasuklah dia menegur secara khusus tentang kefahaman doktrin martabat 7 di kalangan orang Melayu. Dan dia sebab itulah dia tidak berapa disukai, ya, oleh golongan yang dinisbahkan sebagai ulama kaum tua, walaupun dia sendiri adalah guru kepada Nahdlatul Ulama itu. Itu kita kata berlakunya kerencaman itu, sinkretisme dalam pemikiran yang begitu sekali luar biasa itu di alam Melayu kita ini. Baik,
Dan saya masih mencari, dan saya ingat ada, bukan tak ada ya. Ada teguran-teguran, kritikan dan seumpamanya, namun tidaklah selantang mungkin ataupun seterbuka yang dikatakan ulama-ulama kaum muda, yang kebetulan ketika itu mereka menguasai kita katakan media, iaitu majalah-majalah, ataupun majalah mereka lebih disukai, lebih diterima, lebih meluas. Ketika itu majalah Al-Imam pun tak lama, hanya sekitar berapa tahun saja, kemudian muncul kolam daripada Al-Imam itulah, ataupun pengaruh daripada Al-Mana di Minangkabau, di belah-belah ranah Minang itu munculnya Al-Misbah, tak silap saya, ataupun Al-Misbah majalahnya. Dan daripada itulah muncul, saudara, daripada kesedaran, meniupkan kesedaran agama anti taklid, anti khurafat, anti tahyul, inilah baru muncul kesedaran untuk anti kolonialisme dan imperialisme barat itu. Dan seterusnya munculnya kesedaran tentang ekonomi. Kemudiannya muncul kesedaran tentang, kita katakan, sosial, tentang kemiskinan, mereka mula bercakap. Kemudian daripada situlah mereka mula menulis dan bercakap tentang penguasaan politik dan penguasaan ekonomi tadi kita sebutkan. Dan mereka mula meniupkan semangat pembebasan ataupun kemerdekaan, yang melahirkan kemudiannya gerakan kaum muda ataupun gerakan PKM dan seumpamanya. Kemudian lahirnya Hizbul Muslimin apa semua. Kemudian itulah, tapi nak katanya berasas daripada sikap mereka terhadap perkara-perkara yang memundurkan umat Islam dalam fikiran beragama terlebih dahulu. Saya berhenti di situ ya. Jika ada soalan dan juga kritikan, pandangan, sebab tu saya suka kalau buat secara guna StreamYard tadi, maka kita boleh berbalas-balas di situ ya. Mungkin ada sahabat-sahabat 27 orang yang sedang melihat live ini yang nak bertanya soalan dan seumpamanya. Saya berhenti di situ dulu. Saya ingat itu fakta-fakta umum yang saya boleh rangkumkan. Untuk penjelasan lanjut, terlalu banyaklah rujukan-rujukan yang boleh dinyatakan, dan saya memang dari awal minat untuk membaca sejarah pemikiran beragama orang Melayu, dan saya sekarang sedang berusaha untuk menulis buku-buku lanjutan daripada Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah itu. Dan kemudiannya sambungannya saya sebut tadi, khurafat dan tahyul dan mistik umat Islam, dan ada lagi beberapa cadangan untuk tentang perkara tersebut ya. Untuk kita memahami kenapa umat Melayu itu, walaupun mereka begitu utuh berpegang kepada Islam, tapi mereka tak buang benda-benda yang bersifat masih lagi ada pengaruh dinamisme, animisme, khurafat, tahyul, mistik, apa semua tu yang datang daripada zaman sebelum Islam lagi. Sebahagiannya masih ada, dan sebahagian besarnya sudah mengadaptasi dan berasimilasi mantra-mantra apa semua begini, benda-benda yang khurafat tu dah renovate balik dan seumpamanya untuk itu. Baik, di sini ada soalan daripada sahabat kita ni, apa pandangan Ustaz tentang Ayah Hamka yang menyokong penjajah Belanda? Baik. Wallahu alam, sepembacaan saya tak pernah jumpa Ayah Hamka menyokong Belanda. Tapi Hamka bila Jepun datang, Hamka seakan-akan nak berbaik dengan Jepun ada, sehingga dia dikutuklah. Sedangkan dia buat benda tu untuk menyelamatkan Muhammadiyah. Ayah Hamka ni nak dikatakan dia baik dengan Belanda? Tidak. Sebab dia telah dibuang dan mati dalam buangan di satu pulau oleh Belanda. Dan dia antara yang lantang dan keras bila berucap secara umum dalam Muhammadiyah punya perhimpunan, perhimpunan ni lah, macam tahunan ijtima' ni. Dia antara yang lantang menyuruh kita tidak patuh pada Belanda punya undang-undang. Jadi saya tak tahu sahabat kita ni ambil pandangan daripada mana ya, bahawa Ayah Hamka telah menyokong Belanda. Sepembacaan saya, tuan-tuan boleh baca balik dalam karya ayahku, Hamka tidak pernah, Ayah Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah, tidak pernah terlibat dengan menyokong Belanda. Wallahu a'lam. Mungkin saudara ada maklumat lain, wallahu a'lam. Baik. Ada lagi soalannya? Obviously, saudari Suhaila, kerana idea-idea yang dibawa oleh golongan kaum muda yang dinamakan kaum muda lah. Saya ingat mereka pun tak pakai pada diri mereka kaum muda macam
orang yang dituduh Wahabi sekarang, mereka pun tidak pernah menjenamakan diri mereka Wahabi, tuan-tuan ya. Tapi dalam media dan dalam penulisan akademik bahkan, mereka perlu dikonsepkan, dikelompokkan. Itu memang jadi amalan. Sama ada ia kemudian positif negatif itu bergantung pada penafsiran sosial pada ketika itulah. Tetapi dalam konteks ini, kenapa soalannya julutan pres tidak bergiat di negeri-negeri Arab Sultan? Jelas. Kerana idea-idea yang dibawa oleh mereka tidak diperkenankan oleh orang, bahkan mereka di-ban. Walaupun Syekh Tahir dia pernah jadi mufti di Perak, tapi kemudian dia dibuang dan seumpamanya. Jadi mereka lebih selesa bergerak dengan agak bebas di negeri-negeri yang tidak bersultan. Mereka dipilih mutaakhir lepas zaman kerajaan Amrih dan sultan Raja Perlis. Sunnah tidak takut pada mazhab secara khusus iltizam. Maka setelah itulah mereka mula, kita katakan, sultan itu memain peranan pula untuk mengukuhkan pandangan kembali pada Quran dan Sunnah dan tidak iltizam dengan satu mazhab sebagaimana negeri-negeri lain mengisytiharkan mesti meletakkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab utama, tapi bila tak ada dalam masa yang sama boleh guna mazhab lain. Itu secara teori, tapi secara praktikalnya kalau kita beramal dengan apa yang mereka anggap bukan mazhab Syafi'i, kira-kiranya semua Wahabi belaka. Sedangkan perbincangan tu luahlah. Meninjau dan seumpamanya, tarian-tarian kebudayaan mereka masih ada, masih dipertahankan. Makan di sekolah-sekolah Muhammadiyah lah mereka membesar. Bahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya ada pancaragam, kugiran dan seumpamanya. Mereka berpegang pada kaul-kaul dalam bab itulah. Tapi dalam bab solat, bab akidah mereka jelas mereka nak apa. Tapi dalam bab yang masih dianggap sebagai khilaf, ada furuk dalam bab fiqh dan seumpamanya, kadang-kadang mereka agak luas dalam pegangan mereka. Sebab tu bila pergi ke Danau Meninjau apa semua, tuan boleh tengok mereka masih mempertahankan tarian piring sebagai contoh. Ini saya tengok dengan mata saya sendiri bila pergi sana ya. Tidak benar. Tapi dalam versi di tanah Melayu pun wallahu alam, cuma dalam konsep asas Islam sekalipun, Islam bukan satu agama yang anti budaya dan seumpamanya. Tapi jika budaya warisan itu ada perkara yang melibatkan benda yang sudah merosakkan akidah, maka ia tidak dibenarkan. Sebagai contoh, di Barat, Mak Yong, menara dan sebagainya di Kelantan ataupun Ulik Mayang di Terengganu. Pada asasnya ia satu ritual pemujaan. Itu jelas. Siapa yang baca dan tahu sejarah munculnya ritual-ritual itu Ulik Mayang pemujaan kepada roh padi ataupun semangat spirit ataupun semangat padi. Dipujalah supaya padi ketika itu tidak menjadi inilah seumpamanya. Tapi kemudian unsur pemujaan itu sudah dibuang. Dan sekarang ni dia menjadi satu persembahan kebudayaan. Maka dari sudut akidahnya, perkara itu selesailah. Sebab ia tidak dilakukan atas dasar i'tiqad, nak minta satu roh, satu semangat. Minta selain daripada Allah. Untuk dapat kerahmatan, padi jadi subur dan seumpama. Tapi ia dibuat sebagai sebuah persembahan kebudayaan. Cuma dari sudut fiqahnya masih ada dosa lah. Kalau kata si penari itu tidak menutup aurat di hadapan bukan ajnabi, tapi kalau sama perempuan apa semua, pergilah. Nak menjoget apa semua, tak ada masalah. Begitu juga di Barat. Di Barat di Kelantan, satu masa diharamkan oleh almarhum Datuk Tentara Setia Tuan Guru Haji Abdul Aziz Nikmat, yang juga dilihat sangat terpengaruh dengan idea islah tajdid, kaum muda muhaddithin adalah hadis. Sebab dia belajar di India dengan untuk Khurasan dan seumpamanya ya. Jadi tingkat awal Tok Guru mengharamkan di Barat, bahkan menara Mak Yong apa semua tu diharamkan. Sebabnya apa? Sebab ada unsur bertentang akidah di situ kerana isu pemujaan. Sebelum nak mula di Barat kena ada dia panggil ritual buka panggung. Ritual buka panggung ni apa dia? Puja roh ataupun puja dewa mari turun untuk jaga majlis kita ni supaya berjalan lancar sampai ke akhir. Maka itu tidak dibenarkan sebagai seorang Islam berakidah dengan akidah tauhid. Tidak bolehlah tuan-tuan.
Mereka yang mengaji akidah, sama ada akidah salaf ke, khalaf ke, sifat 20, jelas perkara ini. Tetapi kemudian unsur itu dibuang. Unsur pemujaan apa semua dibuang. Bahkan pada peringkat awal, Dikir Barat apa semua ni, dia punya lirik itu dibuat tengah malam dengan mabuk, minum makan tuaknya. Saya tahu, saya orang Kelantan, saya terlibat. Saya pernah jadi juara tukang Dikir Barat, juara dia tu, tukang menyanyi. Saya pernah jadi. Nah, kita tahu benda-benda begitu. Kita pernah terlibat. Jadi Tok Guru jelas, yang tak boleh, tapi yang boleh kita boleh. Maksudnya kemudian bila Dikir Barat sudah mengalami transformasi, dibuang benda-benda khurafat, tahayul apa semua tadi, puja-puja setan, iblis apa semua roh-roh tu, balik pada sekadar lagu dengan lirik dan tarian ataupun tepuk tangan dia, maka sampai sekarang Dikir Barat dibenarkan. Dulu dia punya lirik penuh dengan mencarut, cerita pasal janda, punggung besar apa semua, begitu seksis. Dan itu benda perkara dibuang. Jadi Dikir Barat sekarang liriknya puji Tuhan, tentang sosial, kritik sosial dan seumpamanya. Maka sampai sekarang Dikir Barat dah dibolehkan, tak ada masalah apa tuan-tuan. Cuma menara Mak Yong tu tidak boleh lagi sebab memang ada unsur-unsur yang dia tak lepas lagi daripada unsur-unsur pemujaan apa semua tu. Ia tidak sekadar kebudayaan, tapi saya ingat ulik mayang apa semua tu dah jadi kebudayaan semata-mata. Tidak ada dah unsur pemujaan, ya. Dan pensyarah saya di APM, Akademi Pengajian Melayu, dia mengajar seni, ya. Ada penggiat seni yang bila nak buat satu persembahan Mak Yong di di Istana Budaya, telah minta untuk letakkan satu dulang yang ada ayam dan ada pulu apa semua di atas gabung, di atas Istana Budaya tu, di atas tu. Sebab apa? Sebab ada kepercayaan itu satu bentuk menjamu siapa tu? Menjamu jin iblis mana, wallahu alam lah. Kepercayaan dia lah, supaya bila dijamu roh ataupun jin apa semua tu, maka majlis dia berjalan lancar. Maka tidak boleh. Alhamdulillah pensyarah saya faham ketika itu, ya. Dia kata tak payah nak bermakyung jelah sebagai seni, buatlah makyung tu. Tapi tak payahlah puja-puja apa semua tu. Jadi di sinilah kita nak jelaskan Islam bukan agama yang anti budaya, tapi dia membezakan yang boleh, yang patuh syariat, yang cannot cross the border, yang langgar akidah, maka tidak dibenarkan. Itu je lah. Banyak lagi lah contoh saya boleh bagi, ya. Dan melanggar syariat dari sudut hukum fiqh tu satu hal, tapi yang melibatkan akidah, syirik apa semua satu hal. Seorang perempuan tak pakai tudung berdosa, tuan-tuan, tapi tidak menggugurkan akidah. Tapi jika dia tak pakai tudung dan dia kata tak pakai tudung ni adalah suruhan Nabi Muhammad, Islam sebenarnya tak suruh pakai tudung, itu cerita lain. Itu dia dah langgar ayat Quran, hadis apa semua tu. Walaupun ada khilaf benda ni, tapi kita tengok pada jumhur. Tuan-tuan kena ingat tu. Kita tak pakai tudung, saudara-saudari tak pakai tudung, tak ada masalah. Bukan ada masalah lah. Itu hak masing-masing lah. Tapi dikira dosa dari sudut fiqhnya itu. Ada dosanya. Tapi sehingga kita memperjuangkan tak payah pakai tudung. Bukan pakai tudung lah maksudnya, tutup aurat dengan sempurna. Itu cerita lain. Jadi kita jelas dia punya tu. Ada kelonggaran yang cukup besar dalam Islam, tapi masih ada dia punya pembatas itu. Tuan-tuan boleh setuju dan tak setuju, ya, tidak ada masalah. Baik. Kita tengok sikit lagi ni, ada dalam buku ayahku disebutkan perselisihan faham antara ayahnya dan murid beliau Jamaluddin Tamim dan Datuk Batuah yang kiri. Jadi apa soalannya? Memang ada beberapa anak murid dan sahabat kepada Haji Abdul Karim, sebab Hamka menggambarkan ayah dia ni seorang yang cengih, yang sangat mudah tersinggung. Walaupun dia sendiri bercakap supaya terbuka, jangan taksub, jangan taklid, tapi dia sendiri sebagai orang tua, orang yang bangsawan itu, orang besar lah dalam itu, kadang-kadang dia jelas mudah tersinggung dan cukup mudah marah. Tapi dalam masa yang sama cukup pemaaf. Walaupun dia mudah marah, mudah tersinggung, tapi dia juga cukup pemaaf. Jadi ramailah sahabat-sahabat dia yang tersinggung dengan dia, yang ada juga anak murid yang sampai tinggal dia, tak mari-mari, bahkan ada anak murid dia yang jadi komunis kemudiannya, yang terlibat dengan komunis kemudiannya. Tetapi sebahagiannya ada yang kembali balik bersama dia. Itu biasa, seorang guru hebat. Dalam sepanjang sejarah memang begitu sifat dia. Seorang guru yang hebat memang begitu. Wallahu a'lam.
Baik, kemudiannya Iqbal tanya lagi ni, bagi Ustaz dan Tuan Guru ni Abdul Aziz berjaya membawa idea kaum muda di Kelantan dengan bijak kerana orang Kelantan pandang dia seorang ulama pondok. Satu wawancara menarik yang dibuat oleh Dr. Farishno dalam surat khabar The Age ke apa tu. Saya tak ingat. Kemudian dibukukan. Jadi Farishno ni pernah Dr. Farishno historian dia Asian Pacific historian begitulah lebih kurang tentang zaman kolonialis punya zaman, sejarah-sejarah zaman tu. Tapi dalam masa sama dia banyak juga bincang pasal jemaah tabligh, perkembangan wacana pengaruh Islam dan seumpamanya. Menarik, saya amat kagum dengan Dr. Farishno. Dan dia pernah temu duga ataupun temu ramah almarhum Datuk Mentara Setia Tuan Guru Haji Abdul Aziz Ahmad. Jadi antara soalan yang ditanya adalah apakah cara Tok Guru untuk tarik sokongan. Sebab Tok Guru pada peringkat awal bila balik, memang dilihat sebagai kaum muda. Mula-mula dia balik daripada India, Pakistan. India dia pergi ke Mesir. Dia balik, pengaruh semangat Islah Tajdid ataupun reformisme ini cukup kuat ya. Dan dia sampai tidak dibenarkan mengajar di Masjid Surah lah. Dan ketika mula dia balik, masa dia mengajar di Mahad Muhammadi, lelaki ataupun perempuan ketika itu, cara pakaian pun masih lagi kod, pakaian kod apa semua. Macam orang zaman tu lah, orang yang standard zaman tu. Tapi kemudian bila dia mula terlibat dengan politik dan seumpamanya, Tok Guru sebagai orang yang faham ataupun nak sangat faham cara psikologi masyarakat ni, dia mula mengubah penampilan. Jadi dia mula berjubah, dia mula apa semua ni mengubah. Kerana dia tahu selagi mana dia tidak begitu, maka penerimaan orang awam, khususnya golongan yang kuat pengaruh pondok terhadap dia. Tapi adakah Tok Guru Aziz menggadaikan prinsip-prinsip beragama dan amalan-amalan yang dia pegang untuk diri dia? Tidak, tuan-tuan. Sampai dia mati pun, apa yang diajarnya tentang perkara-perkara yang wajar tidak dilakukan secara umum oleh masyarakat itu, yang dia minta jauhkan, walaupun dia tak katalah bid'ah haram, bid'ah dalalah finnar. Itu jarang kita dengar daripada mulut Tok Guru. Tapi Tok Guru kata tak ada faedah, tinggallah kita cari yang Nabi buat. Ini bahasa orang nak dakwah, bahasa seorang pemimpin yang memujuk masyarakat. Hikmah lah dari sudut Tok Guru Aziz itu. Dan sebahagiannya cukup berjaya dah, dalam circle tentu dia berjaya. Tapi secara umumnya saya melihat masih banyak lah dengan dia 20 tahun memerintah itu. Barangkali kalau kena cara dia dan disokong oleh orang keliling yang lebih komprehensif, barangkali lebih banyak pembaharuan yang boleh dibuat itu. Baik, akhir sekali ni. Kita berhenti pukul berapa? Tahu tak Iqbal? Apa pandangan Ustaz tentang Syekh Ahmad Wahab? Syekh Ahmad Wahab yang Minangkabau tapi tidak mahu kembali ke Minangkabau sejak bersekolah di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi maksudnya ya. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ya, sepatutnya ni. Yang tidak mahu kembali ke Minangkabau sejak bersekolah di Mekah. Baik, pada pandangan saya, banyak faktor kita tak faham apa yang dia hadapi ya. Dia frah sangat bila dia tak mampu mengubah ataupun mempengaruhi kaum adat untuk merubah beberapa perkara yang cukup tidak signifikan dengan ajaran agama macam kita bincangkan tadi. Maksudnya jelas perkara itu tidak kena, tidak patuh syariat, tidak kena dengan syariat Islam. Tapi kerana mereka nak juga, mereka konalah ada ulama-ulama yang boleh guna ayat Quran hadis ni supaya akhirnya ayat Quran dan hadis ataupun agama itu endorse benda-benda adat tadi. Ini bukan perkara yang asing, sepanjang sejarah Islam, bahkan sebelumnya Yahudi Nasara pun buat begitu tuan-tuan ya. Tinggal lagi kita nak ikhlas ikut Quran hadis aja ke, ataupun kita nak guna untuk kepentingan yang hari ni, dan untuk politiknya, untuk apa semua, dan pada zaman itu untuk kepentingan kaum adat dan seumpamanya. Maka itulah yang berlaku pada zaman tersebut. Dan kerana tak ramai lagi ketika itu, barangkali Syekh Ahmad Khatib pun dia tak ada tim ya. Dia tak ada satu anak murid yang kuat. Macam Syekh Abdul Karim Amrullah Hamkan ni, at least dia ada kawan-kawan, anak murid yang mendukung dia. Kiai Ahmad Dahlan, dia ada dia punya tribe. Walaupun kaum dia, keluarga dia tak setuju pun disebabkan dia tu ni, tapi ada kemudian. Jadi itulah kekuatan berjamaah yang tidak ada pada barangkali Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Sehingga dia pergi duduk di Mekah, bahkan peranannya di Mekah lebih besar lah. Dia mengarang dan melahirkan anak murid yang hebat. Anak murid yang hebat. Dan anak murid ni pula lah yang mengembangkan. Walaupun alirannya pelbagai, tapi kebanyakannya adalah daripada air tangan beliau. Ini cukup luar biasa, Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi.
yang digelar sebagai Syekhul Masyaikh, ulama yang faqih dan ulama yang pakar dalam bidang falak, yakni matematik, etnomatematik. Luar biasa tuan-tuan, luar biasa. Kita duk ingat ulama-ulama pondok kita tak reti matematik apa semua ni. Memanglah mereka tak belajar matematik, tapi mereka belajar ilmu hisab. Mereka belajar falak, matematik lah tu. Tapi dia tak panggil lah matematik, dia panggil ilmu hisab, ilmu kira-kira, ilmu falak. Itu benda-benda yang tu. Baik, sikit lagi kita pergi ya. Apa pandangan tentang mengatakan pandangan Muhammadiyah lebih cenderung toleran dengan penjajah Belanda berbanding syarikat Islam yang lebih keras dengan penjajah? Wallahu ta'ala a'lam. Secara umumnya, pembacaan kita melihat tokoh-tokoh mana-mana ormas yang berada di Indonesia ataupun Hindia Timur ketika itu, nak dapat tidak, mestilah mereka deal dengan pemerintah, iaitu Belanda ketika itu. Jadi sebahagiannya bersifat tidak mahu mencari pasal, tapi sebahagiannya terus lantang sebagaimana ayah Hamka lah. Dan sebahagiannya setuju nak ikut saja apa yang Belanda tetapkan. Contohnya nak ada silibus tertentu dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah begini-begini. Dan sebahagian kata tak payah dah seumpamanya. Jadi untuk Persih mengatakan Muhammadiyah agak pro Belanda berbanding dengan syarikat Islam Cokro Aminoto. Bahkan Cokro Aminoto, kalau tuan-tuan baca kisah dia pun, dia ada kawan-kawan daripada Belanda dan berhubungan baik dengan beberapa orang pimpinan daripada Belanda. Jadi wallahu alam, saya berfikir bahawa mereka dalam satu keadaan terpaksa baik, tapi dalam masa yang sama baik dan patuh itu atas dasar tertentu. Tapi dalam masa yang sama mereka jelas apa yang mereka nak daripada kesan daripada mereka dilihat berhubungan baik itu. Tidak lain untuk kepentingan ataupun untuk keperluan ormas masing-masing lah. Saya fikir begitulah, tuan-tuan. Sebagaimana Hamka ketika Jepun datang ni, ketika mana semua orang dipaksa untuk tunduk ke arah bendera matahari naik, ketika mana tiap-tiap pagi, ketika mana matahari, dah Hamka menyebutkan dalam biografi dia itu, kenangan hidup dia tidak mampu. Ini satu benda yang ditelisiri sangat bercanggah. Bukan menunduk kepada selain pada Allah, rokok pada selain Allah tak boleh. Maka dia telah menggunakan helahnya, iaitu dengan berhubungan baik dengan kempetai Jepun itu, dan akhirnya dia antara yang tidak diperlukan. Dan golongan Muhammadiyah itu adalah golongan ormas yang dibenarkan untuk terus menyebarkan dakwah, kerana beliau meyakinkan Jepun bahawa Muhammadiyah adalah perkumpulan Islam yang tidak berminat dengan perkara-perkara itu. Jadi dari satu perspektif memang Hamka kemudian dipulau dan dilihat sebagai orang yang barwa lah, bahasa kita ya, barwa Jepun. Tapi dalam masa sama orang tak perasan, kerana dia buat begitulah Muhammadiyah dapat secara tenang, secara terbukanya melakukan aktiviti-aktivitinya pada zaman kesempitan yang dahsyat itu, zaman Jepun itu. Itu wallahu a'lam. Boleh tuan-tuan baca sendiri nanti ya. Okeylah. Ini Syekh Ahmad Wahab yang buka pondok di Bangkok. Wallahu alam. Ya akhi ataupun ya ukhti ni, saya tidak ada maklumat tentang Syekh Ahmad Wahab yang membuka pondok di Bangkok. Minta maaf. Saya tak ingat ataupun saya memang tidak ada maklumat ya. Saya tak berani nak komen tentang perkara tersebut. Saya benar-benar tidak ada maklumat dan ingatan tentang perkara tersebut. Mungkin saya tak pernah baca. Itulah. Saya minta maaf, saya tak boleh respon. Jadi terima kasih atas kesediaan pihak kuliah buku Kubu dan saudara Benz Ali, walaupun dia mungkin tak kenal saya, tapi saya kenal dia daripada jauh lah. Dan juga sahabat saya saudara Iqbal, dan juga sahabat-sahabat yang sudi daripada awal tadi, dalam 25-24 orang, walaupun tak ramai, saya ingat signifikan. Dan minta maaf atas berterabur saya punya faktanya, hanya 2 hari saja ya. Saya duk fikir nak buat slide apa susun balik supaya lebih teratur lah, lebih serius. Tapi Iqbal kata hentam sajalah Ustaz, kongsi saja. Jadi saya memberanikan diri dengan apa-apa yang ada, lebih kurang maklumat secara umum.
dan berapa rujukan yang sempat saya baca, tapi saya sure lah sesiapa yang ada kesempatan boleh baca dua tulisan Profesor Emerita Datuk Dr. Ahmad Adam untuk memahami tentang Dr. Abdullah Ar-Ribai, tentang asal munculnya istilah kaum muda, kaum kuno ataupun kaum tua, yang asasnya tentang gerakan sosial, gerakan tentang kemerdekaan dan seumpamanya, anti penjajah, tapi kemudian dikonsepkan dengan wacana agama itu. Maksudnya satu kerencaman yang begitu menarik, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak atas kesediaan. InsyaAllah kalau ada peluang kita ke depan lagi. Dan saya syorkan lepas ni kuliah buku tidak bercakap seorang ya. Buat juga ada panel guna StreamYard yang percuma itu. Cuma kena buat dari awal lah, standby, kena belajar sikit punya teknik tu. Dan itu cukup lebih menarik dan lebih atraktif untuk sahabat-sahabat kita di luar sana bertanya soalan dan seumpamanya. Nah, begitu. Tak rasa lah bercakap seorang. Macam sekarang ni rasa duk bercakap seorang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.